Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Gempak dan mengejutkan sahabat-sahabat semua. Kenyataan seorang individu mengatakan bahwa golongan fasik berjaya kuasai Perikatan Nasional. Wow, benarkah atau apakah maksud yang mahu disampaikan oleh individu ini? Siapakah individu itu? Ya, kita akan baca kenyataan beliau sebentar lagi. Tapi sebelum saya teruskan sahabat semua, kalau kita lihat di media sosial ketika ini, ramai penyokong, pentaksub, walaun-walauntit ya seringkali membuat komen, ya membuat kenyataan berkaitan dengan pelanta. Apa maksudnya pelanta ini sahabat-sahabat semua? Kenapa mereka sering laungkan isu ini? Sehari ini saya terlihat satu video pendek penjelasan daripada Wan Mahusin ya, seorang pemimpin aktivis muda yang memberikan maksud sebenar pelanta itu. Jadi saya ingin kongsikan dengan Anda juga ya apa yang dikongsikan oleh beliau. Pelanta. Kalau kita lihat dalam pelanta ini ada beberapa huruf P L A N T A, pelanta. Jadi maksudnya adalah seperti ini sahabat-sahabat semua. Yang pertama P itu adalah pati. Yang kedua itu adalah L, lebay. Yang ketiga itu apa asik. Yang keempat N yaitu nak. Lepas tu T, nak tebuk. Lepas tu ya pelanta hujungnya adalah tebuk atap. Atap. Jadi kalau kita sambung semua pelanta itu mau maksud ya pati, lebay, asik, nak tebuk atap. Itulah sebenar maksud pelanta yang seringkali dilaungkan oleh walaun-walauntit, pentaksub-pentaksub pembangkang hari ini. Adakah Anda setuju? Ya, atau maksud yang diberikan oleh aktivis muda itu, yaitu Wan Mahusin. Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi hari ini kita berbalik kepada kenyataan individu. Siapakah individu ini? Katanya golongan fasik berjaya kuasai Perikatan Nasional. Apakah yang dimaksudkan oleh beliau dengan berkata seperti itu, sahabat-sahabat semua? Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan ya kenyataan beliau ini yang membawa maksud katanya, golongan fasik telah berjaya menakluki Perikatan Nasional. Sebelum ini katanya PAS tidak membawa pertuduhan jijik, luca, fitnah dalam modal politik mereka. Katanya Tan Sri Ustadz Tuan Guru Abdul Hadi Awang juga siap keluar satu buku yang bernama Kazaf, yang memaparkan wajah Perdana Menteri hari ini ya memakai baju banduan dan lebam mata, cuba meraih simpati rakyat ketika itu dalam hal Sodomo 1. Tuan Guru yang sama juga telah mempertahankan Perdana Menteri ke-10 hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam isu video seks yang ditularkan oleh Papa Gomo, Datuk S dan Rahim Tabicek dengan mengeluarkan kenyataan video itu besi, bukan saksi. Kata-kata yang diberikan oleh Tuan Guru daripada lebay PAS ini. Namun katanya oleh Azrul Abu Hasan ini, namun sekarang ini Fashikun PN katanya Papa Gomo, Parpukari, YB Viral, Cikgu Bat, Atan Leca semuanya menggunakan fitnah zina untuk meraih sokongan pengundi Melayu Islam. Tidak pula ya pemimpin-pemimpin PAS yang kononnya ulama belaka menghalang kemarahan golongan fasik ini yang di dalam pasukan mereka katanya. Memang panas. Jadi maka berbanggalah golongan fasik ini apabila mendapat ramai penonton dan pengikut karena gosip fitnah zina yang sudah tentu disukai manusia, seolah-olah mereka inilah pejuang yang terpaling suci. Jadi panggilan Bapak Tua, pelanta, dan jenazah kazaf yang dilakukan terhadap Menteri Agama juga telah menjadi ikutan penyokong PN Perikatan Nasional sehingga meresahkan bangsa Melayu, khususnya golongan muda. Ini antara golongan yang panggilan yang dipakai oleh puak-puak pentaksub politik pembangkang ini, yaitu Bapuk Tua, pelanta, dan jenazah kazaf. Jadi saya sudah berikan maksud yang diberikan oleh Wan Mahusin. Ya, pelanta itu maksudnya pati, lebay, asik, nak tebuk atap. Itu sebenarnya mungkin yang mereka coba laungkan. Jadi saya 2 hari ini, kata Azrul ini, siapa nama dia tadi, Azrul Abu Hasan, katanya saya 2 hari lepas ada buka room berbual TikTok
dan mengajak penyokong PN yang sebut PMX peliwat dengan tujuan mau menyelami pandangan orang itu mengapa berani menyebut tuduhan zina di halayak umum. Katanya lagi, dia mengeluarkan hujah seperti Al-Quran hanya 8 apabila saya memetik surah An-Nur ke ayat keempat yang menyebut tentang keperluan mengemukakan saksi 4 orang yang adil. Dia menambah lagi, DNA yang dijumpai juga adalah saksi. Namun saya membalas analisis pakar, terdapat puluhan lagi DNA. Yang lain kemungkinan menggunakan tandas awam. Jadi tidak mau kalah katanya lagi walau itu. Ya, dia kata perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kita orang Islam wajib ikut. Jadi makin lama katanya, makin teruk hujah. Dia sedangkan perlembagaan kita sebenarnya berasaskan kepada perlembagaan UK yang lama. Jadi orang ini mengaku masuk sekolah pondok dan sedang di dalam pondok ketika sedang berbual. Namun dia tidak hafal pula surah An-Nur ayat 4 apabila kami bacakannya. Maka lihatlah kata Azrul ini betapa telah rosaknya pemikiran orang Melayu yang kerana politik mengaku belajar agama dan berpura-pura alim dan bijak pandai. Namun sebenarnya jauh menyimpang dalam pemahaman agama, kata Azrul. Langsung tiada niat untuk backup PMS. Beliau didapati bersalah oleh Hakim Persekutuan berdasarkan alibi yang beliau telah berbohong. Bukan kerana DNA, inci tak inci atau tuala good morning. Namun sebagai orang Islam, kita masih lagi tidak memanggil dia sebagai seorang peliwat kerana tiada saksi 4 orang yang adil. Jika ada bukti video dan disaksikan oleh 4 orang pakar yang adil, lain cerita. Jadi katanya semoga Allah jaga iman kita. Itu antara kenyataan terakhir individu yang bernama Azrul Abu Hasan ini yang menyatakan bahwa golongan fasik sekarang ini berjaya menguasai Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, adakah anda bersetuju dengan kenyataan daripada saudara Azrul Abu Hasan ini yang menyatakan bahwa Perikatan Nasional PAS dan Bersatu kini dikuasai ya oleh golongan fasik yang begitu senang mengkafirkan orang. Ya, ada di antara mereka pula yang mengatakan kalau undi calon Pakatan Harapan ya maka undi itu haram. Ada juga mengatakan kalau undi Pakatan Harapan atau Barisan Nasional masuk neraka, kalau undi PAS masuk surga. Itu antara kenyataan-kenyataan yang diberikan atau dilaungkan oleh ularmak pemimpin agama ya daripada parti PAS ini. Sahabat-sahabat semua, amat memalukan. Ya, kita dengar ya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan di dalam parlimen, ya katanya ini adalah penunggangan agama, menggunakan agama bangsa untuk tujuan politik, untuk tujuan pribadi, untuk tujuan parti semata-mata. Untuk apa? Untuk meraih sokongan dan sebagainya. Jadi kalau bagi saya sendiri, sahabat-sahabat semua, saya sangat setuju dengan pandangan daripada Abakau. Anda tahu siapa yang saya maksudkan Abakau itu kan? Yang pernah mengeluarkan kenyataan bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Itu bukan saya katakan, ia kenyataan daripada Abakau yang menyatakan PAS itu adalah parti ajaran sesat. Jadi sahabat semua, adakah anda juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Abakau ini? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit yang asik melaungkan pelantah-pelantah yang membawa maksud parti lebay asik nak tebuk atap. Terbaik. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.